Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah. Ada alas tak? Dia macam menurun lah. Macam menurun bawah. Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabu rizam syu'allahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa, sungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berusaha dengan kebenaran dan berusaha dengan kesabaran. Alhamdulillah. Yang mati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, pengurusi surau, jawatankuasa, serta tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi malam ini, insya-Allah bersambung pengajian kita. Fiqh min haji, bab apa itu? Bab talak yo. Haji Sarman pun confuse yo tak yo. Baik, bab talak tu kan? Betul tak? Betul. Kita lihat bab talak atau tolak. Bahasa Arab tolak, bahasa kita talak. Bahasa kita talak. Saya pun tak tahu yang kita sampai surat berapa. Suami, paksaan suami menjatuhkan talak. Dah belum? Talak secara bergurau dan main dah? Belum? Cara talak yang disyariatkan dah belum? Syarat sah dan jatuh talak dah? Belum Syarat sah dan jatuh talak. Okey. Belum belum. InsyaAllah kita lihat malam ni syarat sah dan jatuh talak. Qala musannifu rahmatullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Syarat sah dan jatuh talak, akad nikah yang sah. Pertama, akad nikah yang sah. Syarat sah ataupun jatuh talak, pertama, akad nikah itu ialah akad nikah yang sah lah. Kalau akad nikah tak sah, macam mana nak jatuh talak? Dia mestilah akad nikah yang dijalankan sebelum tu akad nikah yang sah. Talak seorang lelaki tidak jatuh kepada perempuan yang tidak dikahwini ataupun perempuan yang akan dikahwini. Sama ada lafaz talak itu secara langsung, tanjis
Al-tanjis, seperti engkau diceraikan, ataupun secara langsung At-ta'liq, seperti jika aku mengahwini engkau, maka engkau diceraikan. Jika aku mengahwini engkau, engkau diceraikan. Itu tak berlaku jatuh talak lah, kan? Kerana belum berlaku perkahwinan lagi. Belum berlaku perkahwinan, macam mana jatuh talak? Tak boleh. Perempuan yang belum dikahwini ataupun perempuan yang akan dikahwini, mana perkahwinan belum berlaku lagi, tiba-tiba lelaki itu jatuhkan talak ke perempuan tu, tak berlaku lah. Perempuan tu mungkin tolak masa dia, apa lah kau ni, kita pun tak nikah lagi, kau nak talak dia pula. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49, Ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduha. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Sebenarnya talak jatuh bila berlaku perkahwinan. Kalau tak berlaku perkahwinan, tak jatuhlah talak. Ataupun dah berlaku perkahwinan berlaku. Kalau dah berlaku perkahwinan, jatuhlah talak. Kalau lelaki itu mentalakkan, cuma mungkin belum setubuh. Kalau belum setubuh, jadi perempuan tu tak ada iddah lah, kan? Belum disentuh apa-apa, kan? Hanya ngonyek-ngonyek mata lah, kan? Belum disentuh apa-apa. Jadi tidak ada iddah lah. Dia istilahnya tu orang kata janda berhias. Okey, belum disentuh apa-apa. Pagi tu nikah, petang tu dah meninggal lah, dah gul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lelaki tu gul lah. Mungkin accident ke apa benda, kita tak tahu, kan? Kena orang kata serangan jantung ke, tiba-tiba meninggal dunia. Jadi belum sampai nak buat apa-apa kita macam tu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala mengaitkan natijah talak dan hukumnya dengan sabit perkahwinan terlebih dahulu. Nampak? Ayat tadilah, ya ayyuhallazina amanu iza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduha. Wahai orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian kamu mentalakkan dia sebelum bahawa kamu menyentuh akan mereka itu, maka tiadalah bagi kamu atas mereka itu min iddatin, daripada bilang-bilangan iddah dia. Mana tak perlu nak hitung iddah lah, kerana belum disentuh lagi. Begitu juga hadis Nabi SAW, ya ayyuhallazina amanu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa qabla nikah. La talaqa qabla nikah. Tiada sah talak sebelum akad nikah. Tiada sah talak sebelum akad nikah. So mana akad nikah mesti berlaku dulu. Dah sah, kan? Saksi kata sah tak? Sah dia, kan? Kalau dah sah tu, mana tiba-tiba suami itu mengamuk. Tiba-tiba suami mengamuk, dia jatuhkan talak. Poning ke suami tu, kan? Baru akan nikah, dia jatuhkan talak. Jadi kalau dalam masa tu dia tak ada iddah lah, bukan tadi. Tapi kalau dah disetubuhi, itu adalah iddah dia. Macam tu. Baik. Dan juga hadis Nabi SAW, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nazra li ibni Adam fima la yamliku wala itqa lahu fima la yamliku wala talaqa lahu fima la yamliku. Hadis riwayat daripada Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Maksudnya tuan-tuan,
Daripada Abdullah bin katanya sabda Nabi SAW, tiada nazar bagi seseorang kepada perkara yang tidak dimiliki, tiada kebebasan kepada hamba yang bukan dimiliki, dan tiada talak kepada perempuan yang tidak dimiliki. So di sini ada 3 perkara lah nak sebut. 3 perkara nak disebut. Pertama, tiada nazar bagi kepada seseorang kepada perkara yang dia tak milik. Benda tu bukan milik dia, tapi tiba dia nak menazar tentang benda tu. Tak sahlah nazar. Yang kedua, tiada pembebasan kepada hamba yang bukan miliknya. Hamba tu bukan milik dia. Tiba-tiba dia kata, saya bebaskan kau. Saya bebaskan dia kan. Tak berlakulah, sebab hamba tu bukan milik dia. Kecuali Said atau tuan dia sendiri yang mengatakan, saya bebaskan kau. Benda tu. Dan ketiga, tiada talak kepada perempuan yang tidak dimiliki. Mana tak dimiliki ni, perempuan tadi tidak dikahwini. Ataupun dikahwini tapi tidak sah perkahwinan itu. Sebabkan mungkin tak cukup syarat ke dan sebagainya, ataupun wali ada tapi wali itu tak dipanggil untuk jadi wali dipinggirkan. Tak sah dah perkahwinan tu. Macam tu. Yang kedua, suami sempurna akad. Pertama, syarat sah jatuh talak tadi, akad nikah yang sah. Bila akad nikah sah, kemudian suami menjatuhkan talak, jatuhlah talak. Yang kedua, suami sempurna akal dia. Bila suami sempurna akal, tiba-tiba suami jatuhkan talak, barulah jatuh talak. Kalau suami gila, tak jatuhlah talak. Dia kalau gila, mana dia tahu. Baik, talak dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur tak jatuh. Talak yang dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur tidak jatuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salasin. Diangkat pen ataupun pena yang menulis amalan manusia tadi daripada 3 perkara. Pertama, anin naim hatta yastaiqiza. Orang yang tidur sehingga dia jaga. Orang yang tidur sehingga dia jaga. Dia bercakap dalam tidur. Tak sah lah apa dia cakap tadi. Wa an sabi hatta yatalima. Daripada sabi, budak kanak-kanak, budak kecil, hatta yatalima, sehinggalah dia balik. Kemudian yang ketiga, anil majnun, daripada orang gila, hatta yaqila, sehinggalah dia pulih daripada gila dia. Barulah sah lah kalau dia jatuhkan talak. Kalau dia masih dalam gila-gila je tu gila kan. Tapi ada juga kadang-kadang orang ada masa gila, ada masa tak gila. Ada masa gila, bila masa kobat tu dia tak gila balik. Macam tu. Waktu dia jatuhkan talak, waktu tak gila tu jatuhlah. Kalau dia jatuhkan talak waktu dia gila tu, tak jatuhlah. Kerana dia tak waras masa tu. Baik kan tuan? Termasuk dalam hukum ketiga golongan ini ialah orang yang lupa dan orang yang jahil tentang lafaz yang diucapkannya. Walaupun demikian, dakwaan lupa dan jahil tak boleh terima kecuali dengan keterangan dan bukti menyatakan bahawa dia jahil ataupun dia lupa. Ada juga kadang-kadang dia pura-pura lupa. Dia pura-pura lupa yang itu isteri dia. Pelik tak orang tu? Pelik kan? Dia lupa isteri dia, tiba-tiba dia jatuhkan talak ke isteri. Gitu. Ini benda ni kalau berlaku tuan-tuan, kena ada bukti lah menyatakan dia tu benar-benar lupa ataupun dia jahil, tak faham agama dan sebagainya. Sebabnya kena belajar kan. Kena pergi kursus lah. Biasanya pergi kursus ni biasa muda-muda je. Orang tua-tua ni dia jarang pergi kursus pra-perkahwinan. Kursus apa? Pra-perkahwinan. Sebab apa dia jarang pergi? Kenapa tak pergi? Kerana dia malu lah. Dah tua tuan lah. Tuan nak nikah apa ni? Nak nikah apa lagi kan? Ataupun mungkin anak dara tua kan. Anak dara tua pun kadang jaranglah saya tengok orang anak dara tua ni datang dalam kursus perkahwinan. Biasanya kebiasaan muda-muda. Budak muda-muda lah.
20 tahun, 30 tahun macam tu yang. Kalau dah 50 tahun tu perempuan datang, ini mungkin ada something kot. Takkan kita nak tanya dia kan, malulah dia. Kan dah jadi anak dara tua kan, kalau kita tanya kan. Ataupun mungkin orang akan pandang dia kan, akak takkan kahwin lagi kan. Jadi malulah dia, tahu tak? Malulah dia. Okey. Macam tuan jugalah. Okey. Tuan pergi kursus perkahwinan. Jadi budak-budak ni pandang dia. Pandang gitu kan, malu tak? Malu kan. Biasanya yang pergi tu orang muda-muda lah. Tapi kalau pergi pun tak salah. Tak salah kan? Banyak ilmu yang tuan-tuan boleh dapat ke situ. Sebab dia dalam antara benda yang disampaikan dalam kursus perkahwinan, dia banyak modul lah, banyak subjek. Antaranya dia prosedur perkahwinan, lepas itu tanggungjawab suami isteri, kemudian tentang walimatul urus, kemudian pengurusan stres, pengurusan kesihatan, macam-macam lagi lah. Dia ada banyak tajuk tu, dia selama 2 hari. 2 hari. Tentang orang kata enactment undang-undang dan sebagainya, pembubaran perkahwinan. Saya biasa tajuk yang saya bawa tu antaranya ialah prosedur perkahwinan. Yang kedua walimatul urus. Yang ketiga tanggungjawab suami isteri. Dan yang keempat pembubaran perkahwinan. Tempat tajuk yang dibenarkan untuk saya sampaikan lah. Macam tu. Tajuk-tajuk lain kesihatan tu biasa doktor sampailah tajuk kesihatan. Kita fokus tu tajuk kita lah. Dia tak semua orang boleh ceramah berkenaan benda tu. Dia orang tertentu saja. Macam tu. Boleh. Jemaah nak masuk kursus perkahwinan pun tak ada masalah. Duduk depan sekali. Duduk depan sekali, tak ada masalah kan. Tapi jangan malu sudahlah. Tapi kalau nak ilmu boleh datanglah dengar, tak ada masalah. Sekadar dapat ilmu tu tak. Gitu. Bayar 200 lah. Bayarlah 200, nanti dapat sijil. Dapat sijil tunjuk kat rumah. Dapat sijil tunjuk kat rumah. Kok bersilat rumah kan? Ataupun rumah sponsor. Tak apa bang, saya kasih duit, orang pergi. Dengar khusus perkahwinan. Baik tuan-tuan. Kemudian talak yang orang mabuk macam mana? Talak orang yang mabuk. Orang yang mabuk kerana ubat yang terpaksa digunakan atau terpaksa minum sesuatu yang memabukkan dengan ubutan, atau sesuatu yang memabukkan dimasukkan dalam perutnya, maka hukumnya sama seperti kanak-kanak, orang tidur atau orang lupa, disebabkan uzur syar'i dalam semua keadaan tersebut. Sebab uzur syar'i lah. Diugut. Mana diugut tadi memang diugut betul-betul, bukan ugut main-main. Disiap ditunjukkan pistol ke apa ke, parang yang tajam tu ke leher kita kan, kau lepaskan talak. Kau tak jatuhkan talak ke bini kau, siap kau kan. Dengan parang yang tajam tu ke leher gitu kan. Mana diugut betul-betul lah, bukan ugut main-main. Bila cacah je tak boleh. Kalau bila cacah je tak apa, tak boleh. Mesti diugut sampai boleh kata hilang kita punya nyawa tu. Macam tu. Kalau kita tak lapaskan cerai itu. Okey. Ataupun orang mabuk tadi lah. Mabuk kerana ubat yang terpaksa digunakan atau dipaksa minum sesuatu yang memabukkan dengan ugutan. Kau kena minum benda ni. Kau tak minum, kau siap. Jadi dia pun minumlah. Macam tu kan. Lepas tu dia suruh lapaskan talak kepada isteri. Macam tu. Baik, kemudian sementara mereka yang mabuk dengan sengaja tanpa uzur syar'i, talak yang dilapaskan tadi tetap jatuh. Sama ada dia sama seperti hukum orang yang berakal yang menjatuhkan talak sebagai balasan atau sikap yang sengaja minum minuman yang memabukkan. Hal ini kerana adalah orang yang mabuk adalah mukallaf dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Para sahabat juga sepakat menyatakan bahawa lafaz yang diucapkan oleh orang mabuk seperti tuduhan berzina dan seumpamanya diambil kira. Okey? Mana mabuk dengan sengaja.
Dia sendiri pergi yang tuang benda tu dia pergi minum. Mabuk dengan sengaja. Bukan ada orang paksa dia minum, tak ada. Bukan ada orang ugut dia minum, tak ada. Tak ada orang ajukan senapan ke dia, kau kena minum, tak ada. Dia sengaja pergi minum benda tu. Lepas tu dia lapaskan cerai pada isteri dia. So maknanya jatuh talak lah. Tapi apa-apa hal pun mahkamah lah kena tentukan. Dalam kitab macam tu. Di mahkamah dia akan macam-macam benda lah. Dia akan tanya tu, tanya ni dan sebagainya. Lepas tu panggil saksi lah macam-macam. Macam tu. Baik, kemudian suami bebas membuat pilihan. Tak jatuh talak orang yang dipaksa. Walau bagaimanapun pasangan mestilah dengan syarat-syarat yang berikut. Pertama, pasangan itu memang tidak berhak dilakukan. Jika sebaliknya, seperti suami memudaratkan isterinya dan hakim memaksanya menjatuhkan talak, maka talak tersebut adalah jatuh. Pertama, pasangan itu memang tidak berhak dilakukan. Jika sebaliknya, seperti suami memudaratkan isterinya, suami memukul isteri, kemudian hakim memaksanya menjatuhkan talak kerana aduan isteri tadi. Aduan isteri tadi kan. Jadi masa tu jatuh talak. Jatuh talak. Yang kedua, pasangan itu dengan ugutan secara langsung kepada suami yang boleh memudaratkannya dengan serius. Contohnya ancaman bunuh. Contohnya ancaman bunuh, kemudian memotong anggota badan, atau pukulan yang amat menyakitkan. Dipukul siang malam pagi petang kan, dihentak lah macam-macam lah. Komisi tak nak, kan. Biasa kadang kes-kes macam kes bergaduh lah, bergaduh. Kes bergaduh ataupun macam-macam kes keluarga, pertikaian keluarga dan sebagainya kan. Kadang ahli keluarga tak setuju dengan lelaki tu. Mungkin ahli keluarga dia ada pilihan sendiri. Tiba-tiba lelaki itu pula pergi pula nikah dengan perempuan tu. Macam tu. Tanpa pengetahuan daripada keluarga tadi. Jadi keluarga tu ugut lah lelaki-lelaki tu. Kalau kau tak lepaskan isteri kau, aku potong kau punya alat. Aku potong aku punya alat. Jadi lelaki itu pun takutlah. Mana dia ugut betul-betul lah, bukan ugut main-main. Macam tu. Dia pegang ni ramai-ramai kan lelaki tu. Macam tu. Jadi bagi orang yang terhormat dan berkedudukan pukulan atau seksaan yang hanya sedikit juga dianggap mendatangkan bahaya secara langsung padanya. Bagi orang yang terhormat dan berkedudukan pukulan dan seksaan yang hanya sedikit juga dianggap mendatangkan bahaya secara langsung padanya. Itu bagi orang yang terhormat lah, ataupun bagi orang yang ada sesuatu kedudukan. Orang tu dipaksa. Kadang paksaan sedikit pun dah boleh mendatangkan bahaya kepada orang tersebut, kerana dia ada pangkat kedudukan dan sebagainya. Baik, kemudian orang yang masa itu mampu melakukan ugutan. Satu lagi, sah jatuh talak. Kata talak dalam paksaan tadi tak jatuh. Ketiga, talak dalam paksaan terjatuh apabila orang yang memaksa itu mampu melakukan ugutan terhadap orang yang dipaksa. Ini berdasarkan pada hadis Nabi SAW. La talaqo wala inaqo fi iglaqin. La talaqo wala inaqo fi iglaqin. Maksudnya tidak jatuh talak dan pemerdekaan hamba dengan paksaan. Tidak jatuh talak dan pemerdekaan hamba dengan secara paksaan. Dipaksa merdeka seorang hamba. Saya itu dia ada hamba, kemudian orang paksa dia merdekakan hamba dia. Paksalah dengan syarat ugutan. Kalau kau tak lepaskan hamba kau ni, tak merdekakan hamba kau ni, kau akan dibunuh, ditembak dan sebagainya. Jadi dia pun paksalah lepaskan je. Itu pun tak berlakulah. Je tu. Sama juga dengan talak tadi, tak berlakulah je tu. Tapi kalau kadang ada juga perempuan dia tak puas hati. Dia kata kau dah lapaskan talak kat aku ni tu. Jadi benda tu kena bawa ke mahkamah lah.
Mahkamah dia ketentukan sama dia tu ataupun tak jatuh. Jadi biasanya kalau mana-mana pasangan kadang-kadang dia lafazkan talak dua mahkamah, datang pejabat agama, kita suruh pergi mahkamah lah. Pergilah mahkamah buat pengesahan mahkamah. Macam tu. Jangan tak buat pengesahan. Kadang-kadang ada yang kadang-kadang dah bertindak-tindak tuan-tuan, dah berkali-kali lafazkan talak. Tak pergi mahkamah juga. Talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Dia luang je lah. Lagi bini tu, talak rujuk, talak rujuk. Bila dah bersimpuh-simpuh, kan, dah berbolit-bolit, barulah jumpa datang kita. Macam tu. Apa yang mahkamah? Kena selesaikan satu-satu dulu. Yang pertama tu, talak tu kat mana? Lepas jatuh ke tak jatuh? Lepas tu yang kedua, kata ada rujuk. Kat mana rujuk tu? Kat rumah kau, kat tangga kau rujuk. Kena selesaikan dulu. Lepas tu yang talak kedua pula, kat mana dia lapaskan talak kedua tu? Macam mana dia lapaskan? Kan? Kemudian ada tak rujuk? Ada, okey. Kat mana rujuk tu? Nak kena selesaikan satu-satu tu kan? Kena selesaikan satu-satu. Dah boleh-boleh kan? Jadi kalau boleh, selesaikanlah satu-satu. Kalau dah lafazkan cerai, kan? Janganlah lafaz rujuk dulu. Ada kadang-kadang, Ustaz boleh tak saya nak rujuk? Saya dah lafazkan cerai kat rumah saya ni. Sabar dulu. Pergi mahkamah dulu, selesaikan dulu lah yang lafaz cerai tu. Kalau betul dah jatuh talak, talak berapa? Takut nanti kau dah lepas talak 3 pula. Macam mana kau nak rujuk lagi? Dah tak guna rujuk. Tu selesaikan. Kalau dah lafazkan cerai, pergi mahkamah, selesaikan dulu. Dah selesai, kan? Kata nak rujuk, contoh jatuh talak 1, bang, boleh rujuk. Datang pejabat agama, rujuk lah. Selagi mana isteri tadi masih dalam iddah, selagi tu masih boleh rujuk lagi. Kalau dah habis iddah, macam mana nak rujuk? Dia lapaskan cerai, contohnya ni bulan apa? Bulan 10. Dia lapaskan cerai bulan 1 dulu. Dah lama dah lapaskan cerai. Jadi iddah pun habis. Kalau jatuh talak pun iddah pun habis. Dah tak boleh nak rujuk dah. Macam tu. Boleh? Faham kan? Kan ada orang kena macam tu. Dia main talor lopeh macam tu je. Lepas tu dah berbolit-bolit, dah berpinta-pinta je tu, baru datang. Pergilah selesai. Baik ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a ala ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewada' mana tidak menghukum. Tidak menghukum daripada umat aku itu al-khata', mana tersilap ataupun tersalah. Yang kedua nisyan, terlupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaihi, dipaksa. Mana Islam tu memaafkan. Mana benda tu tak berlaku lah. Kalau orang itu melepaskan talak ketika dalam keadaan pertama, dalam keadaan dia tidak sengaja, yang tersalah ataupun tersilap. Pertama khata', tersilap. Yang kedua terlupa. Terlupa yang betul-betul terlupa, bukan terlupa main. Dan yang ketiga dipaksa. Dipaksa. Tapi walau macam mana pun, dia akan memutuskan, hakim je. Hakim yang akan tanya, betul ke kau terlupa ni? Kau terlupa main je. Kan? Okay. Dah selesai semua, dah ada keputusan mahkamah, baru dah datang jumpa kita untuk daftarkan perceraian. Bila dah daftarkan perceraian di pejabat agama, mestilah yang pertama bawa sijil nikah yang asal. Sijil nikah yang asal mesti dipulangkan pada kita. Sebab apa? Kita nak batalkan. Macam tu. Jangan bawa sijil. Kemudian yang kedua, bawalah kalau akad nikah tu ada, bawa akad nikah sebab kita nak batalkan. Sebab nanti kita akan keluarkan sijil rujuk. Macam tu. Kerana ada juga, kerana pasangan ni kerana boleh-boleh, kita pun poning je. Baru ni ada satu lelaki ni dia nak berkahwin di Rembau. Dia nak berkahwin di Rembau dan bersama dengan pasangannya, tetapi dua-duanya daripada wilayah. Nak berkahwin di Rembau. Masya-Allah. Tapi Rembau hulkan dahulu. Okey.
Rembau hulkan dulu. Sebab apa? Kerana ada kemuskilan terhadap lelaki ini. Kenapa? Kerana di rembau tu sebenarnya tak ada sedang mara dia. Tak ada sedang mara di rembau tu. Dia kata dia tinggal sekian tempat, tapi tak dapat betul-betul pastilah betul tak ada saudara kat situ. Macam tu. Jadi berlaku kemuskilan lah. Macam tu. Cek. Rupanya lelaki ni dah banyak kali kahwin cerai. Macam tu. Dan biasanya dia akan bernikah bukan di dalam Korea perempuan itu. Dia akan nikah di Korea tempat lain, supaya tidak dapat dikesan. Macam tu. Nikah di negeri lain. Macam tadi daripada Jawi datang ke Sembilan dan nikah kat rumah. Sedangkan bukan ada saudara mara dekat rumah pun, tak ada. Macam tu. Rupanya dia orang cakap dah 8 kali dah nikah cerai. Dan ada lagi kes di mahkamah yang tak selesai lagi. Ada kes mahkamah lagi yang belum selesai. Lelaki tersebut. Macam tu. Dan masih ada lagi isterinya yang tidak dapat dipastikan sama ada dah bercerai ataupun belum. Biasa kalau orang tu dah bercerai, biasanya kita ada data dia dah bercerai. Dia kahwin dah bercerai, memang betul dah bercerai, memang ada maklumatnya. Kan? Tapi bila kita tanya negeri-negeri lain pun tak dapat trace bahawa ni ada seorang lagi isterinya yang masih lagi sama ada tak pasti dah cerai ataupun belum. Dan biasanya perempuan isteri yang dipilih itu biasanya ujungnya Nur Hazimah, Nur Faridah, Nur aja dipilih. Tapi ada juga yang tak Nur, tapi banyak yang Nur saja. Nur Hafifah, macam tu. 8 kali dah. Okey. Kemudian tak ada surat poligami tu. Dia nak kahwin rembau tu tak ada kebenaran poligami daripada mahkamah, tak ada. Macam tu. Istilahnya macam tu, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Yang tak selesai, kahwin nikah lah. Lepas tu cerai, lepas tu nikah pula ni. Lepas tu cerai, nikah hanya lah. Cerai tu nikah ni lah. Itulah kau dia. Pernah ditangkap oleh puak kuasa lelaki ni. Dan puak kuasa tanya, kenapa kau ni asyik nikah cerai ni cerainya? Dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata, saya belum lagi berjumpa dengan perempuan yang solehah. Saya tak jumpa lagi perempuan yang solehah. Itu sebabnya saya nikah cerai macam tu. Macam tu. Enggak, bila dapat perempuan solehah? Tak tahu. Cari nama solehah. Tuan tak tentu juga tu. Masalah dia tu yang tak soleh. Dia tu yang tak soleh. Dia tu kena soleh dulu. Soleh. Tu lain dia, nama soleh. Nama Haji Soleh lain. Dia ini dia punya PR tu, perangai tu. Tak soleh lagi. Macam tu. Ya? Maksudnya? Tak tahulah macam mana Jaki boleh lepas benda tu. Takut ada macam sindiket ataupun orang dalam yang meluluskan benda tu. Sebab dia dah banyak kahwin cerai. Ada yang masih dipasah, tak settle lagi di mahkamah, ada lagi. Selesai lagi. Tak jauh mana macam mana boleh lepas pun tak tahulah. Macam tu. Mungkin ada orang tertentu lah yang orang kata meluluskan proses dia, menyebabkan dia dah boleh berkahwin dengan banyak orang. Macam tu. Tak tahu. Sebab bila tengok tu, negeri lain pun cek juga. Sebab pendaftar ni, kita ada satu Malaysia. Dalam grup WhatsApp satu Malaysia. Semua pendaftar satu Malaysia. Kita boleh trace di Kelantan ke mana-mana, kita boleh trace rekod-rekod dia. Rekod tu boleh cek kat negeri lain. Dalam grup WhatsApp tu dia akan cek. Macam tu. Lupa dah banyak kali. Ada tempat-tempat negeri lain yang tak settle lagi dia punya kes mahkamah. Apa tu nak nikah dengan yang ni pula. Macam tu. Jadi tentuan pun jangan macam tu lah. Jangan macam tu. Kalau nak nikah lain tu kena selesai lah satu-satu kan.
Dah selesai satu tu, barulah nak nikah lain. Gitu Kalau tidak kan, itulah boleh-boleh lah masalah tu. Gitu. Bukan kita nak larang dia kahwin, tak ada. Kan? Kahwin lah, tapi ikutlah dia punya prosedur tu. Saya rasa Ustaz orang macam ni. Elok ditahan, takutlah bangsa sedang mengambil itu lah kan. Yalah, memang sepatutnya ditahan lah. Sekarang ni Rembau kita hulkan lah, gantung dulu. Kita tak benarkan dia nikah di Rembau sehingga benda tu selesai. Sehingga dia mengemukakan semua sijil cerai yang lepas. Dia kemukakan semua sijil cerai yang lepas dan dah settle, kan? Baru boleh nikah yang seterusnya ni. Itu masalah manusia ni. Manusia ni bila kita tak bagi nikah kan kita larang dia nikah, dia buatlah benda lain tak elok lah. Macam tu. Jadi kena selesaikanlah betul-betul baik-baiklah macam tu. Baik. Bukan mana kita nak larang dia menikah, tak ada. Tapi ikutlah cara dia, cara yang betul tak? Macam tu. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan pihak perempuan, macam tu. Tak nak nanti besok kan, bila anak besok ada, kalau ada anak dah besar, anak dia pun poning. Mana ayah aku ni kan? Kau jahat pun kacau ni kan. Macam tu. Sampai dia pun mungkin poning kan. Setari mungkin dia pun poning. Anak ni, anak dia ni tidak kan? Anak nombor satu ni, bini yang nombor satu. Kan? Dia pun poning. Bini yang nombor satu kan? Bini nombor dua kau, nombor tiga kau, nombor empat kau, nombor lima kau, nombor enam kau, nombor tujuh. Macam tu. Baik, kita sambung lagi. Suami yang dipaksa tidak melakukan perkara yang lebih daripada yang dituntut. Apa? Suami yang dipaksa tidak melakukan perkara yang lebih daripada yang dituntut untuk jatuh talak tadilah. Jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak satu atau dipaksa menceraikannya tanpa ditentukan bilangan salak, suami pula menceraikan dengan talak dua atau tiga, maka jatuhlah talak. Kalau orang yang mengugut itu, kau kena jatuhkan talak kau ke bini kau ni satu talak je, tiba-tiba dia jatuhkan tiga pula, berlaku. Berlaku kan, mana dia ambil kira dah talak tu, dia ambil kira jatuh. Macam tu. Tapi kalau diugut satu je lah, tak berlaku lah. Kalau diugut satu talak saja, dia pergi jatuhkan dua ataupun tiga, 10 dan sebagainya, jatuhlah talak itu. Gitu. Mana suami yang dipaksa tidak melakukan perkara yang lebih daripada yang dituntut oleh orang yang menuntut, orang yang memaksa. Jika dia dipaksa menceraikan isterinya dengan talak satu atau dipaksa menceraikannya tanpa ditentukan bilangan talak, suami pula menceraikan dengan talak dua atau tiga, maka talak pun jatuh. Gitu. Kemudian talak secara bergurau atau bermain macam mana? Berdasarkan ayat-ayat berdasarkan syarat-syarat jatuh talak bagi orang yang dipaksa, maka talak yang dilafazkan secara bergurau atau bermain adalah jatuh sekiranya orang itu cerdik, berakal, balik dan dengan pilihan dia sendiri. Perbuatannya bermain-main atau bergurau-gurau dengan lafaz talak bukan merupakan halangan untuk menidakkan jatuhnya talak. Bukan merupakan halangan untuk menidakkan jatuhnya talak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, kan? An-nikah, at-talaq, ar-raj'ah. 3 perkara kalau kamu bersungguh-sungguh maka jadi bersungguh-sungguh. Kalau kamu bermain-main maka jadi bersungguh juga. Pertama nikah, yang kedua talak, dan yang keempat raj'ah. Macam tu. Dia tak boleh bermain. Ingat ada kartun Arab tu, cerita Arab tu, Wiju Arab, Pak Syekh tu kan. Ada tak tengok tak ada? Pak Syekh tu dia mengajar, jadi anak murid mengajar tentang, orang kata lafaz nikah. Pak Syekh tu mengajar lafaz nikah pada anak murid dia, kan? Anak murid itu tak faham, dia kata. Dia tak tahulah dia buat tak faham dan sebagainya. Ya Syekh, dia kata, saya tak faham apa yang Syekh cakap berkenaan dengan lafaz nikah ni.
Maka syekh tu kata, macam ni Mamat, dia kata, saya nikahkan awak dengan anak saya dengan mas kahwin sebanyak. Yang anak murid tadi qabil tu, dia kata aku terima. Dia terus kata terima terus sah lah. Jadi bengang dia Pak Syekh tadi. Sebenarnya dia tak ada niat nak nikahkan untuk anak dia, dengan sekadar untuk nak nak kasih faham je contoh tu pada anak murid dia. Ya, anak murid dia terus terima. Yang kawan ni satu kelas ni semua bergundang. Tahniah, mabruk dia kata. Dia kata dah dapat kahwin dengan Pak Syekh, dia kata. Pak Syekh ni pemengang lah, dia kata. Aku tak ada niat nak nikahkan kau dengan aku, dia kata. Kau ceraikan aku sekarang. Ceraikan anak-anakku sekarang. Keceraikan Maryam. Anak perempuan tu, anak Pak Syekh tu Maryam. Bila sebut Maryam je, oh alhamdulillah ya kekasihku Maryam, dia kata. Kekasihku Maryam. Jadi kawan pun gelak lah semua kan. Tapi Pak Syekh dia, guru tadi tak puas hati, lala dia tarik tangan anak murid tadi, lelaki tadi, bawa pergi jumpa guru besar. Nak settlekan benda tu. Sebab dia dah nikahkan anak dia dengan anak lelaki, anak murid tadi lah. Macam-macam kan. Baik, kemudian cara talak dia syaraikan. Talak boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Contohnya menghimpunkan beberapa talak dengan sekali talak, atau menyebutnya secara berasingan. Menghimpunkan beberapa talak dengan sekali talak, sekali lafaz, atau menyebutnya secara berasing-asingan. Kemudian talak dilafazkan secara langsung atau tidak langsung, namanya dalam bahasa Arab at-ta'liqu, dengan syarat-syarat tertentu atau berserta dengan pengecualiannya. Talak dilafazkan adalah secara langsung ataupun tak langsung pun boleh, ataupun lapas kinayah kan, lapas kinayah. Lapas kinayah pun tengoklah. Kalau lapas kinayah ni mesti berdasar pada niat dia. Apa niat lelaki itu? Adakah dia niat terjatuhkan talak polisinya ataupun tak ada niat? Macam tu. Okey. Kemudian cara talak yang paling utama, habis sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi majma'. Habis. Saya buka soalan kalau ada. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala ilmin nafi'ah wa yaqinan sadiqan wa alim taqabbala rizqan halalan barakatan katsirah wa wasi'an ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa sahha arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma jan hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bi ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mati kan lu? Mati kan? Macam mana nak mati dah?